tujuan meminda Seksyen 6 Akta 55 dalam pasal 2 memasukkan perenggan baru 1/1/DA dan DB untuk meluaskan keanggotaan lembaga dengan menambah seorang yang mewakili negeri Sabah dan seorang yang mewakili negeri Sarawak yang hendaklah dilantik oleh Menteri. Saya difahamkan cadangan nama wakil daripada negeri Sarawak dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Tetapi saya ingin untuk mendapat maklum, adakah benar lantikan bagi mewakili negeri Sabah tidak menerima cadangan daripada Kerajaan Negeri Sabah, bahkan terus dalam lantikan menteri. Soal saya yang ingin saya tahu ialah apabila melibatkan tempoh lantikan oleh anggota lembaga ini yang ditentukan oleh menteri, adakah tempoh sebarang had yang ditentukan? Kemudian fasal 4 yang bertujuan untuk meminda Seksyen 9 Akta 533 bagi memperuntukkan bahawa pelantikan anggota yang dilantik adalah berasaskan kepada perkara yang perlu kita lihat dari segi kepentingan. Ketika lantikan, prosesnya panjang, memerlukan kelulusan, adanya mungkin proses dan syarat-syarat serta keperluan-keperluan bagi pelantikan. Tetapi ketika cadangan untuk berlakunya dibatalkan oleh menteri tanpa memberikan apa-apa sebab baginya, jadi ketika proses pembatalan jadi mudah. Jadi saya mohon supaya diberikan penjelasan, supaya kalau boleh biar proses waktu lantikan panjang, dan begitulah juga waktu kita batalkan pun biarlah ada sebab-sebab yang menasabah. Jadi saya nak cadangkan kalau boleh ianya dibawa kepada jawatan kuasa keuangan yang di bawah Parlimen supaya benar-benar membincangkan keperluan-keperluan, bukan terus diberi kepada kuasa menteri bagi pembatalan. Kemudian adakah garis panduan yang jelas yang ditentukan untuk menamatkan pembatalan anggota lembaga ini selain diberi kuasa penuh kepada menteri? Kemudian fasal yang kelima yang menyebutkan bahawa pindaan dibuat pada perenggan 28(A) bagi meluaskan kuasa pelaburan lembaga. Dengan pindaan ini, lembaga boleh melabur dalam bank Islam, institusi keuangan pembangunan atau koperasi yang dilesenkan, dikawal selia atau didaftarkan di bawah akta-akta yang berkenaan. Melihatkan pindaan ini, saya mohon penjelasan daripada menteri tentang skop asal kuasa pelaburan yang diperuntukkan kepada lembaga sebelum pindaan ini. Sebelum adanya pindaan ini, apakah sektor portfolio pelaburan yang menjadi tumpuan pelaburan lembaga, dan adakah pelaburan-pelaburan tersebut dibuat dengan mengambil kira aspek kepatuhan syariah? Yang kedua, saya juga mohon pencerahan berapa peratuskah dari kutipan yang dibenarkan untuk pelaburan lembaga hasil dalam negeri dari kutipan hasil lembaga hasil dalam negeri secara tahunan. Penting kerana akibat kalau kita tersilap dalam menentukan peratusan ini, kita perlu melihat kepada bajet negara dan jumlah yang disumbang oleh pendapatan lembaga hasil dalam negeri. Sebagai contoh, revision bajet yang dibuat dalam 2023, ringgit Malaysia 388 bilion. Tetapi jangkaan hasil kutipan cukai lembaga hasil dalam negeri adalah 176 bilion. Lebih kurang 45 atau 46% dari keseluruhan bajet.
Maknanya perlu ada peratusan yang ditentukan dalam pelaburan yang dibuat bagi menjamin kepentingan perbelanjaan pembangunan wang negara. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tungun. Saya jemput Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Tuan Puan Yang di-Pertua. Tuaran mengalu-alukan pindaan ini dan berterima kasih kerana kerajaan mengambil langkah untuk melaksanakan semua perakuan dalam Perjanjian Malaysia tahun 63 termasuk pula dokumen seperti IGC report. Tetapi Tuaran tidak dapat menyokong rang undang-undang ini jika sekiranya Seksyen 9-1 masih juga dikuatkuasakan digunakan untuk wakil yang dua orang wakil, satu Sabah dan satu Sarawak ini dikuatkuasakan juga. Oleh sebab itu saya bersetuju dengan rekan-rekan payah besar dan juga daripada Kota Belud supaya rang undang-undang ini biar kita rujuk pada Select Committee. Sebab jika sekiranya Menteri diberi kuasa untuk membatalkan pelantikan itu dengan sewenang-wenangnya tanpa berbincang dengan Ketua Menteri Sabah dengan Premier Sarawak, tidak ada arti. Itu bagi melepaskan batuk di tangga saja. Itu sangat jelas. It's not real. Dan kalau saya mengambil kenyataan yang Berhormat Tambun semasa berucap di penutupan sambutan keamatan peringkat Sabah di KDC baru-baru ini, beliau mengatakan bahawa kita adalah pelaksana kepada perjanjian, kita adalah generasi pelaksana kepada perjanjian Malaysia 1963. Dan tidak perlu dirunding, kita laksana saja. Jadi kalau kita laksana saja, senang. Ikut apa yang telah diletakkan dalam perjanjian itu, dalam semua dokumen, dalam IGC report, ya, kita laksanakan. Mana dia? Dia harus diinstitusikan. Orang yang dilantik ini, wakil daripada dan Sarawak ini, selain daripada kelayakan-kelayakan yang dinyatakan dalam akta ini, dia juga adalah mewakili kerajaan Sabah dan kerajaan Sarawak. Dan kalau dia mewakili, hendaklah dirunding dengan Ketua Menteri dan juga Premier. Tuaran, mohon mencelah, Tuaran. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Setujukah Yang Berhormat Tuaran kalau saya katakan kalau wakil daripada Sarawak ataupun daripada Sabah hendak dilantik, mestilah mendapat persetujuan daripada Premier Sarawak ataupun Ketua Menteri Sabah. Begitu juga kalau hendak membatalkan pelantikan, mesti mendapat persetujuan daripada Ketua Menteri Ketua Menteri Sabah dan juga Premier Sarawak. Setujukah Tuaran? Saya sangat setuju. Dan ini sebagian ucapan saya. Pertanyaan saya kepada Yang Berhormat Menteri ialah, sekarang ini kita ada Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Adakah Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak ini telah berbincang dengan Menteri Keuangan dalam perkara ini? Adakah telah dirunding? Bagaimana pindahan ini telah dibuat? Jelas di sini bagi saya tidak ada perundingan. Kalau dia mewakili Sabah dan mewakili Sarawak, kenapa tidak dirujuk kepada Ketua Menteri Sabah dan juga kepada Premier Sarawak? Itu adalah sangat penting sebab saya sangat bersetuju dengan Berhormat Kota Belud bahawa keadaan politik boleh berubah. Kerajaan Persekutuan mungkin berlainan dengan kerajaan Sabah, kepimpinannya. Tetapi hak itu adalah hak. Seperti juga apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Kota Belud. Perkara 112C Perlembagaan Persekutuan yang disebut tadi dan jadual ke-10 sangat-sangat jelas 40% jumlah pungutan hasil persekutuan daripada Sabah hendaklah diberi kepada Sabah. Ini sudah 60 tahun kita sudah bentuk Malaysia. Tetapi kenapa kita terpaksa pergi ke mahkamah? Saya adalah salah seorang plaintiff. I have to declare my interest. Dan besok adalah mention di mahkamah. Kita terpaksa pergi mahkamah meminta mahkamah membuat declaration. Apakah perkara 112C ini masih berkuat kuasa atau tidak? Jadual ke-10 ini masih berkuat kuasa ataupun tidak? Kenapa kita terpaksa pergi ke mahkamah? Sedangkan sudah ada di sini. Kenapa takut untuk melaksanakan? Tetapi apabila kita bercakap, kita akan mengatakan kita adalah generasi pelaksana kepada apa yang telah dipersetujui oleh forefathers kita. Tetapi kita tidak mau melaksanakan. Kadang-kadang dari segi politik senang kita bercakap, tapi mau laksanakan bagaimana? Sebab itu bila kita bertanya, balik-balik kita tanya, tolong bagi tahu berapakah jumlah pungutan hasil persekutuan daripada Sabah? Berapa income tax-nya, berapa road tax-nya, berapa property gain tax-nya? Kita tanya ini dan semua tidak dijawab. Tidak dijawab, tidak pernah diberitahu.
Dan sebab itu kita tidak tahu berapakah itu. Sedangkan Sabah ini, Sarawak ini, sebagian daripada persekutuan. Dan untuk kepentingan kita juga, baru juga kita berbincang tentang hari tadi tentang bekalan listrik di Sabah. Kita punya reserve margin negatif. Tahun depan akan diserahkan SESB ini kepada kerajaan Sabah. Lepas itu dikatakan tidak perlu lagi Sabah ini dalam masa 7 tahun tidak ada lagi subsidi elektrik untuk Sabah. Lepas itu kita bagi 2 bilion selesai. Sedangkan jumlah untuk subsidi elektrik di seluruh Semenanjung ialah 14 bilion. 14 bilion ringgit. Dan setiap tahun ini duit persekutuan. Ini bukan pungutan daripada Semenanjung saja, seluruh negara. Jadi tidak adil. Lepas itu kita baru kita mengatakan, oke, 7 tahun cukup, tidak ada lagi subsidi tarif untuk Sabah. Lepas itu kita bagi 2 bilion cukup. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Apakah nanti Sabah meranda dengan begitu? Tidak ada duit, kita dalam kegelapan. Sebab itulah kita mengatakan perkara seperti ini penting. Saya Panian Pertua, saya mau mencadangkan supaya ini kita rujuk kepada Select Committee. Jangan kita urus sekarang. Saya tidak boleh. Saya tidak boleh kalau Section 9/1 itu masih juga terpakai kepada 2 orang wakil daripada Sabah Sarawak itu. Kalau menteri boleh membatalkan dan tidak sebut pun bahwa dia ini adalah orang yang dilantik oleh Ketua Menteri. Disebut di sana dia punya kelayakan sejak dia mesti ada tahu undang-undang, tahu pasal percukaian dan sebagainya. Takkanlah Ketua Menteri tidak tahu siapa yang layak. Tuaran. Ya silakan. Saya sebagai wakil rakyat dari Sarawak, saya amat menyokong cadangan Tuaran yang menyatakan RUU ini harus ditolak kepada jawatan Select Committee. Ya, jadi saya rasa adakah kita MP dari Sabah dan Sarawak bersetuju sebulat suara? Nah, terima kasih. Terima kasih Yang Empat. Ini adalah perkara Sila yang gulong masa sudah tamat. Sudah tamat, cukup, masa sudah cukup, tapi saya mohon supaya kita rujukan rang undang-undang kepada Select Committee. Sebab jika sekiranya Section 9/1 itu terpakai juga dan dilantik ini, tidak ada guna. Tidak ada guna. Jadi itu sejak saya nyatakan dan saya mohon supaya perkara ini tidak dipanjangkan, kita rujukan saja dan Select Committee penanganan yang lebih kita dapatkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Saya jemput Yang Berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih. Kita terus kepada tajuk dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri ini adalah satu agensi yang mempunyai mekanisme yang paling baik untuk mengutip cukai dalam negara kita. Saya nak terus dalam cadangan pindaan ini, iaitu dalam pindaan Seksyen 6 Akta 533. Saya berpandangan, Pendang berpandangan perlu libat uruskan pandangan daripada Premier Sarawak dan juga daripada Ketua Menteri Sabah. Kita tak boleh nak ketepikan ini kerana melibatkan satu seksyen pindaan dalam MA 63 ini. Saya melihat yang bagi meluaskan keanggotaan lembaga dan dengan menambah seorang mewakili negeri Sarawak dan Sabah yang dilantik oleh menteri terlalu luas. Soalnya siapakah yang layak dilantik ke dalam lembaga tersebut. Jadi saya mencadangkan, Pendang mencadangkan pelantikan ini disenaraikan setelah dipersetujui oleh Premier dan juga Ketua Menteri Sabah, setelah dipersetujui, dibentangkan dalam parlimen ini untuk diharus. Bila kita meneliti penirang undang-undang ini, sayalah berpandangan dengan rakan-rakan tadi supaya ditangguhkan RUU ini dan untuk diperhalusi, dipulangkan kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi untuk kita buat libat urus perbincangan supaya tidak ada bias dalam pindaan rang undang-undang. Ini saya mencadangkan supaya ditangguhkan. Pendang nak celah kapal-kapal. Okey. Jangan lama sangat, saya tak nak masa. Okey. Setujukah Pendang bahawa kerajaan Madani perlu profesional dan buat benda yang betul dengan cara yang betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Tuaran, Kota Belud dan semua kawan-kawan kita di sana tadi perlu disokong oleh semua orang. Kerana ini adalah perkara yang
betul dan tertib, bukan hanya menteri. Terima kasih Kapal ASEAN Sarawak juga ni. Sebab tu dia bias, dia asabiah kepada Sarawak. Jadi saya nak mencadangkan bahawa bila kita tadi dibangkitkan berapa perolehan Sabah dan Sarawak ini, jadi bila ada wakil-wakil yang ditentukan oleh Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah, maknanya mereka akan dapat maklumat tepat perolehan-perolehan dari segi percukaian daripada negeri Sabah dan juga negeri Sarawak, tanpa perlu mendedahkan dalam melibatkan OSA kerajaan. Yang ni juga saya rasa perlu kita pertimbang balik. Jadi sekali lagi lah saya nak minta supaya Kementerian Kewangan tangguhkan dulu RUU ini, kembalikan kepada Select Komiti Kewangan dan Ekonomi yang kita lantik. Mereka ini ada semua di kalangan kerajaan dan juga pembangkang, dan juga Sabah dan Sarawak ada di sini. Dan kita akan halusi, tidak ada bias. Jadi tak ada mana-mana pihak nak mengatakan ini kuasa Menteri Kewangan yang buat kuasa, buat keputusan semua. Jadi ini tak menjurus kepada tindakan yang kita katakan sebagai satu fitnah kepada pihak menteri. Seperti mana Menteri KDM buat keputusan kes ROS apa semua ni, walaupun keputusan itu hak menteri, tapi ada sentimen sentimen bias itu ada di situ. Jadi sekiranya saya ingin mendapatkan kepastian juga dengan pindahan ini, adakah ia pada masa sama membolehkan Sabah dan Sarawak menuntut geran khas yang bersesuaian berdasarkan hak-hak dan undang-undang yang termaktub di bawah perkara 112(d Perlembagaan Persekutuan, masih dalam nafas yang sama dalam meningkatkan hasil daripada pelaburan? Adakah kaedah pemantauan yang sedia ada mencukupi mengambil kira pindahan ini sebagai usaha untuk mempelbagaikan pelaburan lembaga? Jadi kita boleh elak bagaimana kenyataan Menteri Ekonomi bahawa Sabah dan Sarawak ini mendapat lebih daripada 50% seperti mana Kedah Kelantan itu hari yang jadi isu menyebabkan saya digantung 2 hari daripada Parlimen. Sebab kenyataan-kenyataan ini bias. Sebab tu bila ada select komiti yang buat keputusan dan cadang balik kepada Kementerian Kewangan, insya-Allah perkara-perkara begini kita dapat kurangkan bias ini. Kiranya kita kemas kinikan ini, apakah aspek yang akan disemak dan apakah area dan aspek baru yang akan diberikan perhatian pada masa hadapan dalam RUU yang kita akan pindah-pindahan atas 6 ini. Tangguhkan dulu. Akhir sekali, 3 kali saya sebut tangguhkan tu. Sebab ini nak bagi adil kepada Kementerian Kewangan, pegawai-pegawai, menteri-menteri yang membentangkan usul ini. Akhir sekali, saya ingin mendapat penjelasan berkaitan program khas pengakuan sukarela di bawah LHDN ini. Saya faham bahawa program khas ini merupakan satu usaha bagi menggalakkan pembayar cukai tampil secara sukarela, mengisytiharkan pendapatan bagi meningkatkan kutipan cukai untuk pembangunan negara. Dalam aspek ini saya gulung dah habis dah. Dalam aspek ini saya kira proses tersebut perlu dimudahkan atas hasrat ia program sukarela, dan pastinya pembayar cukai secara tanpa paksa akan membayar cukai. Saya mendapat maklumat bahawa program tersebut baru-baru ini telah meletakkan syarat yang ketat dan selain menyusahkan pembayar cukai yang konsisten membayar cukai. Oleh yang demikian, saya beranggapan LHDN perlu memudahkan, tidak lagi memberi kepayahan kepada mereka dan tidak perlu diletakkan syarat yang tidak musabah. Sekali lagi, saya mencadangkan supaya RUU ini ditangguhkan dan dipulangkan kepada Select Komiti Kewangan dan juga Ekonomi yang ada dalam negara kita, supaya tidak ada dalam Parlimen ini, supaya memberi keadilan kepada Kementerian Kewangan dan juga kuasa besar yang ada kepada Menteri Kewangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Kudang. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Sebentar tadi kita telah mendengar ahli-ahli Parlimen daripada Kota Belud, Sabah, daripada Tuaran juga dari Sabah, daripada Puncak, Borneo, Sarawak, Seri Aman, Sarawak dan Tanjung Manis, Sarawak. Artinya mereka telah menyuarakan perkara-perkara yang fundamental berkenaan perkara ini. Dan kita lihat, dengar baru sebentar tadi daripada Pendang, ahli Parlimen daripada Blok Pembangkang dari Semenanjung, dan saya ahli Parlimen daripada Semenanjung Blok Kerajaan. Saya susahlah kalau macam ini nak menyokong
dengan dah mendengar daripada stakeholders mereka. Jadi Timbalan Yang di-Pertua dan Timbalan Menteri, kalau RUU tembakau kita boleh tangguh, rujuk pada select komite, mengapa pula RUU ini nak pindah ini yang berkaitan constitutional law, perlembagaan ini berkaitan dengan perjanjian MA 63, kan? Artinya kita kena cermat dan perlulah kita dengar. Wakil mereka ini wakil rakyat daripada Sabah dan Sarawak, dan kita di Semenanjung juga nakkan keadilan. Kalau 2 hari yang lalu kita lihat Perdana Menteri kita yang amat berhormat Tambun di Dewan Parlimen ini telah menegaskan pendirian kerajaan yang tidak akan ada tolak ansur mengenai kedaulatan Sabah dan Sarawak dan Sabah khususnya dalam tindakan pihak-pihak luar yang mengganggu-gugat kedaulatan wilayah kita. Sabah ini kita ucap tahniah, syabas, itu pendirian yang tegas daripada kerajaan. Itu dari aspek luar negara. Tetapi di dalam negara bagaimana hak Sabah dan Sarawak? Negara kita ini, Puan Timbalan Yang di-Pertua, ialah negara federalism. Tidak wujud Malaysia ini kalau tidak ada negeri-negeri, wilayah-wilayah ini. Jadi mesti ada prinsip desentralisasi. Agih-agihkan kuasa ini. Jangan semuanya berpusat di Putrajaya daripada Semenanjung. Ini prinsipnya, kita hormati negara-negara, negeri-negeri di Semenanjung, Terengganu. Apa peranan kita? Ketua Menteri Sabah, Premier Sarawak. Ini 2 wilayah yang berdaulat, yang ada di dalam sistem kerajaan federalism. Saya cakap soal federalism ni, saya pernah dulu menjadi pengerusi select committee berkenaan federalism dan negeri-negeri ini. Jadi saya percaya kerajaan tentu sanggup. Bukan kita kalah, tangguh dulu. Kita ada select committee, ya, kita rujuk kepada select committee. Kalau soal tembakau, merokok, kita boleh bersabar. Mengapa tidak dalam soal kutipan hasil cukai negeri ini yang ada disebut hitam putih di dalam Perlembagaan Persekutuan. Demikian saja timbalan pengurusi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Kudang. Saya jemput Yang Berhormat Temerloh. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Terima kasih kepada Yang di-Pertua memberi ruang untuk saya sama-sama membahaskan pindaan rang undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri. Saya terus kepada fasa 2 pindaan Seksyen 6 Akta 533 yang memperuntukkan ada mewakili negeri Sabah dan negeri Sarawak daripada kalangan orang yang berkedudukan dan berpengalaman dalam perkara keuangan, percukaian ataupun undang-undang. Ia adalah merupakan satu langkah yang terbaik yang seharusnya sudah lama dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya percukaian daripada Sabah dan Sarawak. Soalan Temerloh, berapakah anggaran bajet yang akan diperuntukkan kerana pasti akan meningkatkan perbelanjaan kerana akan meningkatkan perjawatan. Walau bagaimanapun, kita lihat suara-suara yang kita dengar daripada wakil MP Sabah dan Sarawak tadi, Temerloh menyokong apa yang disuarakan oleh mereka. Dalam fasa 4, meminda Seksyen 9 Akta 533, Menteri boleh melantik dan dibatalkan pelantikan pada bila masa tanpa memberi sebarang sebab. Soalan Temerloh, adakah pelantikan jawatan ini dipengaruhi oleh kuasa politik semata-mata?
Wajarkah perjawatan boleh dibatalkan pada bila masa tanpa sebab? Ia merupakan satu tindakan yang tidak adil. Tambahan, jika yang terlibat adalah mereka yang berkhidmat secara cemerlang dan boleh melaksanakan tanggungjawab dengan baik, maka sebab itulah saya juga menyokong apa yang disuarakan oleh semua MP yang kita kena memulangkan suara dan menerima suara daripada Sabah dan Sarawak. Kemudian saya juga ingin merujuk kepada fasa 5. Temerloh menyokong pindaan fasa 5 iaitu untuk memberi kuasa lembaga bagi pelaburan ke dalam Bank Islam. Ini dapat membantu menggerakkan industri perbankan Islam. Soalan temerloh, berapa peratus pelaburan yang akan diperuntukkan dan di manakah pelaburan yang dibuat oleh LHDN sebelum ini? Temerloh menyokong pindaan di mana menyokong permohonan YB Sabah dan Sarawak untuk sama-sama tidak menerima RUU pindaan lembaga hasil dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh. Sekarang saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Sepuluh minit cukup. Terima kasih kepada Kota Belud, Putrajaya, Paya Besar, Dungun, Tuaran, Pendang, Pasir Gudang dan Temerloh. Pada hari Isnin baru-baru ini, kita telah menjemput semua ahli-ahli parlimen kerajaan dalam satu taklimat. Tetapi mereka tak datang, itu jadi masalah. Bukan kita tak adakan engagement dengan ahli-ahli parlimen, sepatutnya mereka datanglah apabila ada taklimat. Ini saya tak nampak Tuaran saya tak nampak hadir, Paya Besar saya tak nampak, Putrajaya dan Kota Belud saya pun tak nampak hadir pada hari yang berkaitan. Walaupun demikian, ada beberapa perkara yang saya ingin memberikan komen. Boleh? Ya. Justifikasi yang Yang Berhormat Menteri sebutkan tadi disebabkan taklimat tersebut sudah menjadi blue bill dan kemudiannya memberi taklimat selepas sudah ada blue bill Yang Berhormat Menteri. Itu sebabnya yang kita berpandangan sepatutnya Yang Berhormat Menteri mesti mengambil kira pandangan apa yang kita bincang pada hari ini. Ya, contoh rang undang-undang pasaran modal kita tarik balik. Setelah kita berbincang pada hari Isnin, kerana wakil daripada Titiwangsa hadir dan beliau memberikan pandangan-pandangan yang tertentu mengenai walaupun Blue Bill dah keluar, semalam Yang Berhormat Bukit Mertajam menarik balik. Tapi apabila kita adakan proses rundingan seumpama itu tapi tak hadir, inilah jadi masalah. Okey, saya juga ingin memaklumkan di sini bahawa sebelum kita membuat keputusan, sebelum saya menyatakan apa keputusan, saya ingin menyatakanlah rasa ketidakpuasan hati saya juga. Okey, KWSP subsection 7 dalam kurangan 1 Akta 452. Boleh saya sebut sikit dulu sebelumnya? Seorang ahli boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatan melalui notis dan menteri boleh pada bila-bila masa membatalkan pelantikan. Itu dalam Akta 452, bukan akta ini, Akta KWSP subsection 7 dalam kurangan 1. Kemudian kita melihat Akta KUOP, Akta 662, kumpulan wang persaraan. Dalam jadual kedua juga ada peruntukan berkaitan kuasa menteri untuk membatalkan pelantikan dan juga boleh meletakkan jawatan. Kemudian kita tengok Akta 423, Lada, Langkawi. Jadual pertama, subsection 5 dalam kurungan 2, juga menyatakan perkara yang sama seperti section 9 Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi adakah selepas ini kita nak pindah semua sekali Akta KWSP, Akta KUOP, Akta Lada dan banyak lagi akta lain, semua menteri kena rujuk pada orang-orang tertentu sebelum buat keputusan.
Jadi ini satu perkara saya nyatakan dulu, selepas ini kita boleh bincang lagi. Kemudian wakil yang disebut, ada dua wakil menyatakan berapa Sabah memberikan cukai kepada kerajaan persekutuan. Saya ingin menyebut pada 2022 Sabah, cukai yang kita kutip daripada Sabah berjumlah 6,370,285,704 sen. 6,370,285,704 sen. 6.37 bilion. Itu kutipan sepanjang tahun 2022 untuk Sabah. Untuk Sarawak, kutipan hasil daripada Sarawak pada tahun 2022 ialah 6.653 bilion. Angka yang sebenar 653,338,585,82. Ini tepat sampai ke angka sennya yang dikutip daripada Sarawak pada tahun 2022. Sehingga ini tak ada misteri lah, tak adalah kota belut, kita bukan nak simpan-simpan tentang perkara ni. Sehingga 31 bulan 5 2023 bermula daripada 1 bulan 1 2023 hingga 31 bulan 5 2023, kutipan daripada Sabah ialah 2.056 bilion ringgit. Kutipan daripada Sarawak ialah 2.96 bilion ringgit. Saya harap rakan-rakan berpuas hati terhadap apa yang saya sampaikan, kutipan daripada Sabah dan Sarawak untuk 2022 dan 2023. Untuk tahun-tahun selanjutnya boleh kemudian kalau nak kita boleh bagi jawapan bertulis. Untuk sepanjang tahun berapa pun kita boleh bagi jawapan yang bertulis. Okey. Kemudian apa lagi yang disebut oleh ahli-ahli yang berhormat mengenai Dungun. Saya ingin menyatakan memang kutipan kita 175 bilion lebih kurang begitu. Tetapi bukan kutipan itu yang kita akan masukkan dalam pelaburan, 3 pelaburan tadi. Pertama, pelaburan Bank Islam, kedua, Bank Pembangunan, dan yang ketiga, koperasi. Pindahan ini ialah untuk memasukkan bukan hanya bank komersial tetapi juga Bank Islam, Bank Pembangunan dan juga koperasi. Jadi ingin saya menyatakan bahawa kutipan itu terus dimasukkan pada wang yang disatukan. Kutipan 175 bilion pada tahun sudah itu dan kutipan pada tahun-tahun sebelumnya pun terus dimasukkan ke dalam wang yang disatukan. Yang kita nak masukkan, yang kita mohon pada hari ini, yang kita nak masukkan ke dalam 3 lagi bank itu ialah fee yang diberi kepada lembaga hasil dalam negeri. Bukan kutipan keseluruhan. Kutipan keseluruhan itu terus masuk. Tetapi lembaga hasil dalam negeri, dia boleh menuntut 1.85% daripada hasil yang dikutip untuk fee yang dipulangkan bagi membayar gaji dan lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan lembaga hasil. Yang itu yang boleh dimasukkan, yang kita pindah pada hari ini, selain pada bank komersial, kita masukkan pada Bank Islam, Bank Pembangunan dan juga koperasi, bukan yang 175 bilion kutipan tahunan itu. Saya harap itu dipahami oleh wakil daripada Dungun. Pasir Gudang pun apabila Tuaran Pendang mengata bahawa dia perlu bawa select committee, Pasir Gudang pun ikut je lah. Temerloh saya nak maklumkan pada Temerloh bahawa yang kita tambah sekarang ini 9, kita tambah jadi 11. 9 campur 2 jadi 11. Jadi yang bertambah dari segi kos tu sedikit ajalah, tambah 2 orang, 9 daripada 11. Kemudian apa lagi? Saya kira ahli-ahli yang berhormat menteri yang kita dah lantik, yang telah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, mereka adalah orang-orang yang bertanggungjawab dan tentunya mereka akan melakukan perkara yang di bawah pertanggungjawaban mereka dan mereka tidak akan salah guna kuasa yang diberikan pada mereka. Walaupun demikian, oleh kerana ramai ahli-ahli yang berhormat di sini yang minta supaya perkara ini dibawa ke select committee, saya ingin menyatakan di sini bahawa
kita tak pernah melakukan ini sebelum ini. Kita boleh pindah dalam jawatan kuasa, tapi oleh kerana ahli-ahli yang berhormat tak hadir, tak bincang, kita ajak hadir, tak nak bincang, ya, tak nak hadir, entah pergi ke mana perginya, maka saya ingin maklumkan bahawa saya sendiri yang bawa ni, saya kira kita boleh bawa kepada select committee atas perkara yang disebut, iaitu pertama, pelantikan hendaklah dirujuk kepada Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sarawak, dan yang kedua, jika ingin memberhentikan perlu juga dirujuk kepada Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sarawak. Tetapi bagaimanakah untuk kita mengayatkan perkara tersebut, saya kira dia perlulah dibawa ke select committee sebagaimana yang dipersetujui. Oleh itu, dengan kuasa-kuasa yang ada, entah section yang mana, saya dengan ini bersetuju pada ahli-ahli yang berhormat. Tapi sebelum bersetuju, lain kali datanglah. Bila orang ajak bincang. Janganlah ubah masa banyak-banyak kali. Tengah hari, petang, datang banyak kali kita orang ada jemput urusan yang datang, hormat. jangan tak datang. Yang hormat, lain kali buat tu, jangan ubah-ubah tempat, ubah masa. Tengah hari, Kita mendapat petang, kemenangan yang pertama. Janganlah, macam tu yang hormat. Yang Stick, kita berhormat, buat kerja yang hormat. Apa lagi yang tak puas hati? Cakap. Yang berhormat Timbalan Menteri, just untuk rekod Kota Belud hadir waktu itu cuma lambat sikit kan. Sebab perkara ini perkara sangat penting. Terima kasihlah. Lain kali kalau sangat penting jangan lewat, datang. YB1. Tapi ini penting. Okey. Dah. Okey, terima kasih, terima kasih. YB, saya ada sebut tadi, oleh kerana ini ada kena mengenai dengan Sabah dan Sarawak, saya tanya tadi, adakah telah berbincang dengan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak? Dan saya telah Menterinya depan ni saja, tentulah saya sudah bincang. Ni depan ni je. Ya, dia bincang, tapi ini pegawai-pegawai dia sendiri pun tidak tahu bahawa ini telah dibincang. Dia bawa di kabinet. Kabinet luluskan baru boleh dibentang di sini, YB. Takkan YB tidak tahu. YB juga dulu pernah jadi menteri, bukan? Dah habis, Menteri? Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini baca kali yang kedua sekarang. Ahli yang setuju, kata setuju. Yang tidak Oh, tangguh. Oh. Sebentar, saya dapatkan clearance dulu. Di bawah peraturan mesyuarat 62, hasil pada nasihat SUDR, ya, maka rang undang-undang ini ditangguhkan untuk bacaan kali kedua pada sidang yang akan datang. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Steady, Sabah Sarawak. Okey. Baik, hari last ni gitulah ya. Relax. Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul pemindahan wang terimaan terbitan pelaburan Kerajaan Malaysia MGII ke kumpulan wang pembangunan. Silakan Menteri. Ada siapa yang minta tangguh ni? Tan Sri Ketua, saya memohon mencadangkan bahawa mengikut peruntukan perenggan 4 dalam kurungan B Akta Pendanaan Kerajaan 1983 Akta 275 agar majlis ini mengambil ketetapan supaya kerajaan memindahkan sebanyak 27,000 juta ringgit atau 27.0 bilion di bawah subsection 3 dalam kurungan 1 akta yang sama, iaitu baki wang terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Investment Issue MGII sehingga akhir Mei tahun 2023 ke kumpulan wang pembangunan. Tan Sri Pertua, saya mohon untuk membentangkan satu resolusi berkaitan ketetapan pindahan wang terbitan pelaburan kerajaan Malaysia dengan izin MGII Malaysian Government Investment Issue ke kumpulan wang pembangunan KWP mengikut keperluan subsection 4 dalam kurungan B Akta Pendanaan Kerajaan 1983 Akta 275. Resolusi ini dibentangkan supaya kerajaan memindahkan baki wang terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia dengan izin MGII
sehingga akhir Mei tahun 2023 sebanyak 27,000 juta ringgit atau 27.0 bilion ke kumpulan wang pembangunan. Pindahan ini dilaksanakan untuk membiayai sebahagian daripada keperluan perbelanjaan pembangunan tahun 2023. Seperti yang telah diluruskan oleh Parlimen semasa pembentangan Belanjawan 2023 pada bulan Februari yang lalu. Kumpulan wang pembangunan ialah satu kumpulan wang amanah kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 bagi tujuan membiayai projek pembangunan. Sumber dana akaun KWP diperoleh melalui pindahan dari akaun hasil disatukan, akaun pinjaman disatukan, terimaan balik pinjaman dan terimaan pelbagai untuk pembangunan. Secara umumnya, pindahan daripada akaun pinjaman disatukan kepada KWP pula terdiri daripada terimaan terbitan Sekuriti Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Securities MGS, terbitan pelaburan Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Investment Issue MGII, bil perbendaraan dan pinjaman luar negeri. Subsection 4 dalam kurungan B Akta 275 memperuntukkan bahawa terimaan daripada terbitan pelaburan Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Investment Issue hanya boleh dipindahkan kepada kumpulan wang pembangunan setelah mendapat kelulusan Dewan Rakyat dengan resolusi. Untuk makluman ahli yang berhormat, sekuriti pinjaman berasaskan prinsip syariah ini telah diterbitkan oleh kerajaan di bawah Akta 275 dan antara tujuan utama terbitan ini adalah untuk membangun dan mengembangkan pasaran kewangan Islam. Tan Sri Di-Pertua, dengan ini saya mohon mencadangkan resolusi berkaitan ketetapan pemindahan baki wang terimaan terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia MGII sehingga akhir Mei tahun 2023 sebanyak 27,000 juta ringgit atau 27 bilion ke kumpulan wang pembangunan KWP. Dimohon agar pemindahan ini diluluskan oleh Dewan Rakyat. Ada yang menyokong? Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ada yang nak bahas? Tak ada, baik. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul yang berhormat Menteri Keuangan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini di nombor 3 hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Setiausaha. Yang berhormat, Menteri Keuangan akan mencadangkan usul perintah kasta menurut Peraturan Mesyuarat 273 di bawah Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Silakan Menteri. Tan Sri Di-Pertua, yang ini ada siapa tak setuju? Saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang ditetapkan padanya oleh subsection 11 dalam kurungan 2 Akta Kastam 1967 supaya perintah duti kastam yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST120, ST121, ST122, ST123, ST itu ialah kertas statut 124, ST133, ST135, ST136 bagi tahun 2023 disahkan. Tan Sri Di-Pertua, bagi tahun 2023 iaitu sehingga bulan April terdapat 8 perintah kastam di bawah Akta Kastam 1967 yang telah diwartakan melibatkan lanjutan pengenaan duti anti lambakan ke atas produk keluli, pindaan berhubung komitmen di bawah Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN serta pindaan susulan daripada pelaksanaan pengenaan duti eksis ke atas produk cecair atau gel bernikotin yang digunakan dalam rokok elektronik dan vape. Saya mohon menghuraikan satu persatu perintah kastam tersebut seperti berikut. Perintah kastam duti anti lambakan pelanjutan 2023 kertas statut bilangan ST120 tahun 2023. Perintah ini telah diwartakan pada 7 Februari 2023 dengan tujuan untuk melanjutkan tempoh pengenaan duti anti lambakan ke atas pengimportan produk keluli tahan karat gulungan sejuk dalam bentuk gegelung, kepingan atau apa-apa bentuk lain yang berasal atau diekspor dari Republik Rakyat China, Republik Korea, Chinese Taipei dan Thailand. Produk tersebut telah dikenakan duti anti lambakan selama 5 tahun mulai 8 Februari 2018
hingga 7 Februari 2023 disebabkan lambakan produk yang diimport telah mendatangkan kemudaratan material kepada pengeluar tempatan yang mengeluarkan produk yang sama. Antaranya melalui penurunan volume jualan, kesan pengurangan harga dan keuntungan. Duti anti lambakan telah dikenakan pada kadar antara 2.68% hingga 111.61% bergantung kepada pengeksport dan negara pengeksport. Perintah ini berkuasa selama 180 hari mulai 8 Februari 2023 hingga 26 Julai 2023 bagi membolehkan kajian semula pentadbiran dibuat oleh kerajaan untuk menentukan sama ada pengenaan berterusan duti anti lambakan sedia ada adalah perlu untuk mengimbangi lambakan dan kemudaratan ke atas industri tempatan akan berterusan berlaku sekiranya duti anti lambakan ini dihapuskan atau diubah. Pewartaan perintah ini adalah untuk melaksanakan pindaan terhadap borang sijil tempasa RCEP Certificate of Origin dan peraturan spesifik produk yang diubah kepada struktur kod tarif di bawah HS 2022. Perintah ini diwartakan pada 14 Mac 2023 dan telah berkuat kuasa mulai 15 Mac 2023. Perintah duti kastam barang-barang berasal dari negara-negara ASEAN, tata nama tarif berharmonis ASEAN dan perjanjian perdagangan barangan ASEAN pindaan 2023, Kertas Statut Bilangan ST 123 tahun 2023 dan Perintah Duti Kastam barang-barang berasal dari negara-negara ASEAN, tata nama tarif berharmonis ASEAN dan perjanjian perdagangan barangan ASEAN pindaan dalam kurungan nombor 2 2023 Kertas Statut Bilangan ST 124 tahun 2023. Kedua-dua perintah ini telah diwartakan selaras dengan komitmen Malaysia di bawah perjanjian perdagangan barangan ASEAN, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang berkuat kuasa mulai 17 Mei 2010. Perintah ini bertujuan untuk meminda beberapa perkara di bawah perjanjian ATIGA, antaranya adalah peraturan spesifik produk, senarai tunggal tekstil dan senarai produk Information Technology Agreement serta pembetulan kepada jadual pengurangan tarif ASEAN. Perintah-perintah ini diwartakan pada 31 Mac 2023 dan telah berkuat kuasa mulai 1 April 2023. Perintah Duti Kastam Pindaan 2023 Kertas Statut Bilangan ST 133 tahun 2003, perintah ini telah mewartakan bagi mewujudkan National Note di bab 24 dalam Perintah Duti Kastam 2022 yang bertujuan untuk memperjelaskan produk containing nicotine substitutes di bawah baris tarif 2404.19.2000. Ini adalah susulan daripada pindaan yang dibuat dalam Perintah Duti Excise 2022 di mana produk disposable, e-cigarettes dan electric vape yang mengandungi nikotin dan tanpa nikotin telah dikenakan duti excise selaras dengan pengenaan duti excise ke atas cecair atau gel mengandung nikotin mulai 1 Mei 2023. Langkah mengenakan duti excise ke atas cecair atau gel mengandungi nikotin ini merupakan antara langkah awal kerajaan untuk mengawal selia industri vape selain menyamaratakan layanan pengenaan cukai ke atas semua jenis produk merokok dan tembakau. Selain itu, baris tarif baharu 3424.99.9900 di bawah bab 38 turut diwujudkan bagi menggantikan baris tarif sedia ada iaitu 3824.99.9910 dan 3824.99.9990 yang dikeluarkan kerana produk disposable, e-cigarettes and electric vape dengan izin telah dimasukkan di bawah bab 24. Perintah ini diwartakan pada 28 April 2023 dan berkuat kuasa mulai 1 Mei 2023. 7. Perintah Duti Kastam barang-barang berasal dari negara-negara ASEAN, tata nama tarif berharmonis ASEAN dan perjanjian perdagangan barangan ASEAN pindaan nombor 3 2023 Kertas Statut Bilangan ST 135 tahun 2023. Perintah ini telah diwartakan susulan pewartaan Perintah Duti Kastam Pindaan 2023 berhubung pewujudan National Note bagi memperjelaskan produk containing nicotine substitutes di bawah bab 24 dan pewujudan baris tarif baru 3824.99.9900 di bawah bab 38 dalam Perintah Duti Kastam 2022.
Perubahan baris tarif yang dilaksanakan ke atas Perintah Duti Kastam 2022 perlu diselaraskan dengan baris tarif di bawah Perintah Duti Kastam barang-barang berasal dari negara-negara ASEAN, Tata Nama Tarif Berharmonis ASEAN dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN 2022. Perintah ini diwartakan pada 28 April 2023 dan telah berkuat kuasa mulai 1 Mei 2023. 8. Perintah Duti Kastam barang-barang di bawah Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik Pindaan 2023 Kertas Statut Bilangan ST 136 tahun 2023. Perintah ini juga telah diwartakan susulan pewartaan Perintah Duti Kastam Pindaan 2023 berhubung pewujudan National Note bagi memperjelaskan produk containing nicotine substitutes di bawah bab 24 dan pewujudan baris tarif baru 3824.99.9900 di bawah bab 38 dalam Perintah Duti Kastam 2022. Perubahan baris tarif yang dilaksanakan ke atas Perintah Duti Kastam 2022 perlu diselaraskan dengan baris tarif di bawah Perintah Duti Kastam barang-barang di bawah Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik 2022. Perintah ini diwartakan pada 28 April 2023 dan berkuat kuasa mulai 1 Mei 2023. Tan Sri Yang Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Menteri. Ada yang menyokong? Tuan Yang Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Oleh Yang Berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ada yang nak bahas? Baik, Oleh Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dimukakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan di bawah nombor 4 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju kata setuju, yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Setiausaha. Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul perintah levy keuntungan luar biasa menurut Peraturan Masyarakat 273. Silakan. Tan Sri Yang Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa mengikut peruntukan perenggan 4B Akta Pendanaan Ya. Apa pelan-pelan Menteri, jangan silap. Banyak sangat. Okey, ada dah. Dan Yang Pertua, saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang ditetapkan padanya oleh subsection 7 dalam kurungan 2 Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998 supaya perintah levy keuntungan luar biasa buah kelapa sawit 2023 yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST 38 bagi tahun 2023 disahkan. Tan Sri Yang Pertua, perintah levy keuntungan luar biasa buah kelapa sawit 2023 telah diwartakan pada 31 Januari 2023 dengan tujuan untuk mengenakan levy keuntungan luar biasa ke atas pengeluaran buah kelapa sawit berkuat kuasa mulai 1 Februari 2023. Levy keuntungan luar biasa dikenakan ke atas pengeluaran buah kelapa sawit di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak pada kadar 3%. Nilai ambang keuntungan yang ditetapkan bagi pengenaan levy keuntungan luar biasa adalah berbeza di antara Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Nilai ambang keuntungan bagi Semenanjung Malaysia adalah RM3,000 per metrik tan, manakala bagi Sabah dan Sarawak nilai ambang keuntungan adalah RM3,500 per metrik tan. Penetapan nilai ambang yang lebih tinggi bagi Sabah dan Sarawak ini adalah mengambil kira kos pengeluaran buah kelapa sawit yang lebih tinggi yang ditanggung oleh pengeluar di Sabah, Sarawak berbanding dengan kos pengeluaran yang ditanggung oleh pengeluar di Semenanjung. Tan Sri Yang Pertua, perintah levy keuntungan luar biasa buah kelapa sawit 2023 ini merupakan satu perintah baharu bagi menggantikan perintah-perintah terdahulu yang telah diwartakan sejak pelaksanaan levy keuntungan luar biasa bermula pada tahun 1998. Perintah-perintah yang terdahulu telah luput masa, namun pengenaan levy dan kutipan levy yang dibuat oleh kerajaan telah pun disahkan melalui Akta Levy Keuntungan Luar Biasa Pengesahan 2023 yang diluruskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen dalam sesi mesyuarat yang lepas dan telah diwartakan pada 5 Mei 2023. Selaras dengan kehendak subsection 7/1 Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998, perintah baru ini telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat pada 23 Februari 2023 sebagai Kertas Statut 38 tahun 2023. Seterusnya, menurut kehendak subsection 7/2 Akta yang sama,
Perintah ini juga telah disahkan melalui satu ketetapan yang diluluskan oleh Dewan Rakyat bagi menjadikan kenaan levy di bawah perintah baharu tersebut serta kutipan levy yang dibuat oleh kerajaan mulai 1 Februari 2023 dan seterusnya adalah teratur dari segi undang-undang. Hasil kutipan levy keuntungan luar biasa yang dibuat melalui perintah ini akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan Persekutuan dan penggunaan sumber daripada kumpulan wang disatukan ini adalah mengikut peruntukan belanjawan tahunan yang telah diluluskan oleh Parlimen. Peruntukan belanjawan yang disalurkan melalui semua kementerian adalah untuk membiayai pelbagai program dan aktiviti yang memberi manfaat pada rakyat. Ini termasuklah untuk menampung pemberian subsidi minyak masak bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat, terutamanya kumpulan B40. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Ada yang menyokong? Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Ahli Yang Berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Tak ada yang bahas? Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Bahas sikit. Oh, okey. Baik, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan juga Timbalan Yang Berhormat Kepada Menteri. Baik, saya sebab dulu kalau saya tak salah saya rate tu 3,000 ambang tu dan 3,500 tu itu agak lama. Dan waktu tu harga kos untuk production cost, baja sebagainya rendah. Dan sekarang ni kalau kita lihat syarikat-syarikat kecil seperti Tabung Haji Plantation, mungkin Bausted sebagainya, mereka punya cost production untuk CPO tu saya rasa sekitar 3,200, 3,300. Jadi kalau mereka di tax lagi 3%, saya rasa dia akan agak membebankan lah. Jadi kalau boleh direview, mungkin dinaikkan lagi nilai ambang itulah. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Nilai ambang ni kita telah pinda 3 kali, Tan Sri Yang Di-Pertua. Kita mendapat maklumat daripada MPOB dan MPIC berapakah sepatutnya nilai ambang yang diberikan dan kita mengikut guideline yang mereka berikan. Tadi disebut oleh Ahli Yang Berhormat bahawa kos sebagainya meningkat. Saya ingin maklumkan di sini bahawa dijangka separuh kedua tahun ini kos baja dijangka menurun. Puncanya mengikut laporan Bloomberg, harga Corn Belt Potash Granular, ini alat yang buat baja, Tan Sri, daripada Amerika Syarikat merosot 45% daripada USD 822 setan kepada USD 452.5 setan mulai 1 April 2022. Jadi daripada laporan Bloomberg ini dengan perkataan kemungkinan baja akan menurun dan kos kelapa sawit juga akan menurun, bererti jika keuntungannya lebih kurang, jika kosnya lebih kurang 2,700 misalnya, apabila sampai ke nilai ambang 3,000 itu adalah dia punya formula bagaimana. Dia cuma 3% daripada lebihan daripada keuntungan yang telah ditetapkan 3,000 dan 3,500. Walau bagaimanapun, terima kasih Ahli Yang Berhormat kerana kita telah pun meminda 3 kali. Jika perlu kita pindah lagi untuk masa-masa akan datang tentang nilai ambang. Terima kasih. Ada lagi yang nak bahas? Tidak ada ya. Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan di bawah nombor 5 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini hendaklah disetujukan. Ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata setuju, yang tidak setuju kata tidak, lebih suara setuju. Usul disetujukan. Saya usaha. Yang Berhormat Menteri Keuangan akan mencadangkan usul perintah duty excise menurut Peraturan Masyarakat 273. Silakan Menteri. Tuan Di-Pertua, saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang ditetapkan padanya oleh subsection 6/2, subsection 90A/2, subsection 91, DA/2, subsection 91, I/2 dan subsection 91U/2 Akta Excise 1976 supaya perintah duty excise yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST 125, ST 126, ST 127, ST 129, ST 130 dan ST 134 bagi tahun 2023 disahkan.
Tuan Sri Yang di-Pertua, terdapat 6 perintah duty excise di bawah Akta Excise 1976 yang akan saya bentangkan pada hari ini melibatkan perintah-perintah yang telah diwartakan bagi tujuan melaksanakan pengenaan duty excise ke atas produk cecair dan gel mengandungi nikotin yang digunakan dalam rokok elektronik dan vape. Saya mohon untuk menghuraikan secara bersekali ke semua 6 perintah seperti berikut. Pertama, Perintah Duty Excise Kurungan Langkawi Kurungan Pindaan 2023, Kertas Statut Bilangan 125 tahun 2023. Kedua, Perintah Duty Excise Kurungan Pindaan 2023, Kertas Statut Bilangan 126 tahun 2023. Ketiga, Perintah Duty Excise Kurungan Tioman Kurungan Pindaan 2023, Kertas Statut Bilangan 127 tahun 2023. Keempat, Perintah Duty Excise Kurungan Labuan Kurungan Pindaan 2023, Kertas Statut Bilangan 129 tahun 2023. Kelima, Perintah Duty Excise Kurungan Pangkor Kurungan Pindaan 2023, Kertas Statut Bilangan 130 tahun 2023. Dan akhir sekali, keenam, Perintah Duty Excise Kurungan Pindaan Kurungan nombor 2 2023, iaitu Kertas Statut Bilangan 134 tahun 2023. Tuan Yang di-Pertua, perintah-perintah ini sebenarnya telah diwartakan pada 31 Mac 2023 dan 28 April 2023 yang lalu bagi mengenakan duty excise ke atas produk cecair atau gel yang mengandungi nikotin yang digunakan dalam rokok elektronik dan vape, termasuklah produk dengan izin disposable e-cigarettes dan electric vape. Duty excise yang dikenakan adalah pada kadar 4% bagi setiap mililiter cecair atau gel bernikotin dan dikenakan ke atas cecair atau gel yang dikilangkan dalam negara serta yang diimport dari luar negara ke Malaysia, termasuk ke pulau bebas cukai seperti Langkawi, Labuan, Tioman dan Pangkor. Produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang dibawa masuk ke dalam pulau bebas cukai adalah tertakluk kepada kenaan duty import, duty excise dan cukai jualan selaras dengan rokok dan produk tembakau yang tidak lagi dijadikan sebagai barang bebas cukai di kesemua pulau bebas cukai mulai 1 Julai 2021. Tarikh kuat kuasa pengenaan duty excise ke atas cecair atau gel mengandungi nikotin ini telah pun diwartakan mulai 1 April 2023 yang lalu. Namun begitu, kerajaan telah memberi tempoh sepanjang bulan April untuk pengilang tempatan yang mengeluarkan produk cecair atau gel mengandungi nikotin tampil mendaftarkan aktiviti penghilangan mereka kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi tujuan membayar duty excise. Sehubungan itu, tarikh kuat kuasa sebenar pelaksanaan pengenaan duty excise ke atas produk cecair atau gel mengandungi nikotin telah ditetapkan oleh Menteri Kewangan mulai 1 Mei 2023. Tuan Sri Yang di-Pertua, secara umumnya pengenaan duty excise ke atas cecair atau gel mengandungi nikotin adalah bertujuan untuk menyamaratakan layanan pengenaan cukai ke atas semua produk merokok dan tembakau serta selaras dengan pengenaan duty excise yang sama ke atas produk cecair atau gel tanpa nikotin yang telah pun dikenakan mulai 1 Januari 2021. Selain dapat menjana hasil cukai tambahan daripada industri vape yang telah sekian lama berkembang di negara ini, pengenaan duty excise adalah antara langkah awal kerajaan untuk mewujudkan kawal selia penjualan dan penggunaan rokok elektronik dan vape di negara ini. Pengenaan duty excise ini juga selari dengan komitmen Malaysia di bawah WHO Framework Convention on Tobacco Control ataupun FCTC, yang mana langkah percukaian merupakan salah satu bentuk kawalan yang boleh dilaksanakan dalam mengurangkan penggunaan rokok dan tembakau, termasuk rokok elektronik dan vape yang merupakan produk merokok dalam araf baru ini. Seperti mana yang diumumkan dalam Belanjawan 2023, separuh daripada hasil duty excise ke atas produk cecair ataupun gel mengandungi nikotin ini akan diperuntukkan semula kepada Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Dan Yang di-Pertua,
selaras dengan maksud dan kehendak subsection 6.1, 6/1 dan 6/2 Akta Eksais 1976, kesemua 6 perintah ini perlu dibentangkan di Dewan Rakyat dan seterusnya disahkan melalui satu ketetapan yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Ini bagi menjadikan pengenaan duty excise ke atas cecair dan gel mengandungi nikotin dan kutipan duty excise yang dibuat oleh kerajaan di bawah perintah-perintah tersebut adalah teratur dari segi undang-undang. Sehubungan itu, saya mohon untuk mencadang. Ada yang menyokong? Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Speaker. Silakan Pak Sikudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Usul ini berkenaan cukai excise ini perkara yang penting dan saya ada kerisauan lah. Dalam satu segi, kita nak bentangkan RUU berkenaan tembakau, tak nak galakkan generasi muda isap rokok kerana kesan kesihatan. Tetapi di Dewan pada petang ini, kita nak luluskan cukai excise yang boleh bagi keuntungan lah. Dapat kutip cukai, kan? Tetapi yang barangannya ini ialah nikotin. Nikotin ini dalam senarai racun, poison list. Jadi tak seimbang, di pintu depan kita tutup, jangan isap rokok. Tapi di pintu belakang kita buka, boleh isap vape. Nikotin yang jadi bahan dalam rokok elektronik ini disedarai di dalam senarai racun dan ada lembaga dipanggil Council mengenai poison ini yang tidak bersetuju tentang nikotin ini dikeluarkan daripada senarai racun ini. Jadi kalau rasional kita nak kemukakan undang-undang jangan isap rokok tembakau itu untuk menjamin kesihatan rakyat supaya negara tidak membelanjakan jumlah yang besar nanti untuk rawatan kesihatan, ya. Tetapi apa jaminannya ni nikotin yang yang dibenarkan melalui vape ini tidak menimbulkan risiko kesihatan kepada rakyat. Jadi itu saja yang bahasan saya, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Terima kasih, Kualangan. Terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. Seingat saya mengimbas kepada sidangan kita yang lalu, yang mana Pontian memaklumkan bahawa nikotin akan dikeluarkan daripada Akta Racun 1952 untuk mengutip cukai duty excise dan disahkan oleh Menteri Kewangan kita. Dan saya melihat ialah nikotin telah dikeluarkan, soal mengutip duty cukai ini sebagai hasil. Tetapi saya ingat kerajaan juga perlu melihat dengan adanya hasil yang kita kutip, dan kita sehingga pada hari ini pun rokok kita tidak dapat kawal yang masuk secara ilegal dan sebagainya. Dan kita terpaksa membelanjakan kos yang begitu besar untuk merawat pesakit yang berkaitan dengan rokok. Hatta dijangkakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh nikotin atau vape ini pun memerlukan jumlah yang cukup besar. Dan sementara kita juga telah membentangkan RUU, Akta Kawalan Produk Rokok demi Kesihatan Awam, yang mana akan diserahkan pula kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan untuk melihat sebelum kita bahaskan. Dan cuma saya melihat bahawa ada satu kelompongan yang kita lihat pun selepas daripada kita keluarkan nikotin daripada Akta Rokok, beberapa kes yang berlaku, termasuklah jumlah peningkatan pengguna vape di kalangan remaja. Dan baru-baru ini apabila kanak-kanak berusia 2 tahun keracunan nikotin yang sumbernya juga tidak dapat dipastikan, bukan secara yang legal.
dan ini guna buang yang saya kira kita belum ada kawalan lagi, yang akhirnya kita juga menyebabkan kanak-kanak ini yang life threatening, dan saya kira ini sesuatu yang tidak baik. Dan ada juga berlaku yang dikaitkan umur 16 tahun yang meninggal dunia yang kemungkinan besar adalah berkaitan dengan web ini. Dan saya mengharapkan supaya kemungkinan saya mendesaklah kerajaan supaya nikotin ini dimasukkan semula dalam akta racun. Kerana ini kuasa menteri di bawah Seksyen 6 Akta Racun 1952. Kuasa menteri boleh menarik balik, boleh memasukkan dan boleh reinstate lagi. Boleh reinstate. Makna ini kuasa menteri. Sehingga kita meluluskan satu akta yang mengawal penggunaan nikotin dan juga alat e-cigarette ini. Saya minta supaya kerajaan menarik balik dan memasukkan semula nikotin ini kepada akta racun. Saya mengambil falsafah pada hari Selasa yang lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita memaklumkan bahawa beliau boleh flip-flop dalam membuat keputusan demi rakyat. Dan saya kira kalau ini dilihat sebagai flip-flop untuk memasukkan semula nikotin kepada akta racun, saya kira ini demi rakyat juga, demi kesihatan awam dan juga demi rang undang-undang yang akan kita perbahaskan, kawalan akta produk rokok demi kesihatan awam. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Sikit saja. Saya setuju dengan kedua-dua pembahas saya, kawan-kawan saya tadi. Dan yang saya lebih concern ni adalah tentang falsafah. Saya sangat-sangat tidak setuju apabila pihak menteri tadi sebut di antara kutipan ni nanti akan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan bagi membiayai mereka yang terkesan mungkin dengan sebabkan rokok, komplikasi rokok. I think that's a completely contradicting falsafah. Jangan katakan sebab kita nak settle satu masalah, kita ambil daripada cukai nikotin and the vape apa ni. Two wrongs doesn't make a right. Jadi yang di Tan Sri Speaker mungkin kita sebut pasal rokok ni, nikotin ni kan. Dikatakan kalau masuk nikotin dalam vape tu kurang sikit. Tidak. Sebab itu yang disebutkan oleh Kuala Langat tadi, 2 tahun keracunan sangat-sangat tinggi. Beberapa hari yang lepas kita dengar daripada kementerian sendiri. Memang nikotin dalam urin tu tinggi. Dan yang 16 tahun remaja perempuan yang meninggal dunia tu memang sah nikotin tinggi, maknanya keracunan nikotin. Jadi sangat-sangatlah kena berhati-hati Tan Sri Speaker di luar ni, di lobi kita ni sebelum nak masuk ke parlimen ni. Semalam saya tengok agak-agaknya lebih 10 putung rokok kot. Just dekat sebelum kita step in. Jadi ini dekat sini tempat pengubal undang-undang Speaker. Jadi bayangkan, ini kiranya tak ada yang remaja sangat lah kan di sini kan. Bayangkan remaja dengan dia punya hormon yang begitu tinggi, dengan dia punya situasi, dengan dia punya environment. Dan juga bentuknya, dia punya shape, dia punya packagingnya sangat-sangat menarik. Sudah tentulah saya sangat-sangat khawatir ia sukar untuk dikawal. Jadi saya mengharaplah kerajaan serius. Kalau yang seperti yang saya setuju apa yang disebutkan oleh Kuala Langat tadi, sepatutnya kita ini membahaskan undang-undang yang nak kawalkan rokok ni. Dan di antara benda yang paling penting dalam rokok tu ialah nikotin. So sekarang nikotin ni mau dihalalkan. People do not care how much they have to pay once they are addicted. Dia sanggup mencuri, dia sanggup ambil apa benda je. Dia sanggup do anything. Bila dia addicted, dia akan buat apa saja. Jadi saya harapkanlah kepada kerajaan, tolonglah buat ambil tindakan yang holistik. Dia bukannya not just money, mungkin kementerian ni fikir pasal duit saja, tapi daripada segi maslahat
rakyat kita ini. Dia kena lihat secara menyeluruh seperti apa yang disebut dalam kertas putih kesihatan. It's got to be thorough, it's got to be inclusive, it's got to be big picture. Terima kasih, Speaker. Baik, kalau tak ada, sila Menteri. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada para pembahas, ahli Parlimen Pasir Gudang, ahli Parlimen Kapar dan juga ahli Parlimen Kuala Langat. Dan saya menghormati kerisauan dan keresahan yang dibangkitkan oleh para ahli yang berhormat tentang isu-isu kesihatan yang berkait dengan aktiviti merokok. Saya sendiri bukan seorang perokok dan saya juga tidak menggalakkan orang merokok. Tapi untuk makluman Pas Menteri. Untuk makluman, contohnya untuk kepada YB Kuala Langat, beliau kata nikotin dimasukkan semula ke dalam akta racun. Sebenarnya nikotin tidak pun dikeluarkan daripada akta racun. Apa yang dikeluarkan pada hari itu ialah cecair yang mengandungi nikotin. Dan hari ini kita pun bukan bahas tentang akta racun. Kita hanya membentangkan usul tentang duty excise berkenaan dengan penggunaan vape. Untuk makluman, kerajaan memang peka dengan kesihatan rakyat umum dan tidak menggalakkan aktiviti merokok. Justru itu, bacaan pertama untuk RUU Kawalan Merokok telah pun dibaca dalam Dewan Yang Mulia ini pada 12 Jun yang lalu. Dan kemudian dibuat keputusan untuk memanjangkan RUU tersebut kepada Select Committee. Jadi memang dah ada RUU Kawalan Merokok yang bakal dibentangkan selepas perbincangan dalam Select Committee Kesihatan yang melibatkan ahli-ahli parlimen kedua-dua belah. Jadi saya rasa apa yang kita bentangkan hari ini tidak mengganggu proses untuk kita mengawal selia aktiviti merokok secara amnya. Keduanya, tentang gejala vaping dan sebagainya, saya nak bagi satu statistik yang telah dikemukakan kepada saya. Yang ini 2019, belum sampai sekarang lagi, 2019. Masa itu memang satu perkara yang tidak dibenarkan dalam undang-undang. Cecair nikotin dalam akta racun, tiada duty excise dikenakan, tiada cukai dikenakan. Tetapi 2019 laporan daripada Tinjauan Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan menunjukkan bahawa bilangan pengguna rokok elektronik dan vape di Malaysia adalah seramai 1.1 juta orang. Zaman itu dilarang. Sehingga sekarang baru kita nak melaksanakan undang-undang untuk mengawal selia. Dan dalam keadaan ini seperti saya katakan, tiada kaitan ataupun tidak mengganggu perjalanan bagi kita membentang dan seterusnya meluluskan RUU Kawalan Merokok. Untuk makluman, tadi saya pun dah kata, sebenarnya pengenaan excise ini kepada lebih sejuta pengguna vape ini, mereka dah gunakan. Sama ada kita kenakan excise atau tidak, mereka dah menggunakan vape dan rokok elektronik. Pengenaan cukai excise 40 sen 1 mililiter dan kemudian nanti ditambah pula dengan perintah cukai jualan yang saya akan bentangkan 10%, dia akan menjadikan bahan-bahan ini, produk-produk ini lebih mahal. Dan menurut WHO yang saya katakan tadi, Framework Convention on Tobacco Control, ini merupakan antara langkah. Saya tidak kata ini langkah yang akan menghapuskan, tapi ini merupakan salah satu langkah. Dan kita dah kata, ini langkah awal. Dalam langkah-langkah seterusnya termasuk pembentangan RUU Kawalan Rokok oleh Kementerian Kesihatan. Jadi saya menerima kerisauan para ahli parlimen, tetapi saya mohon supaya kita bergerak bersama dalam aspek ini, dalam isu ini, supaya kita mulakan langkah awal ini mengenakan cukai excise. Dan saya tidak rasa falsafah yang dikatakan konon kita menggunakan separuh daripada cukai excise ini untuk sektor kesihatan adalah bercanggahan, sebab kita pun lakukan perkara ini ke atas cukai gula contohnya. Jadi of course kalau boleh kita nak kurangkan sehingga tidak ada orang yang merokok. Tapi kalau dah ada orang merokok, maka wang cukai tersebut kita ambil dan kita gunakan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan kepada kesihatan. Jadi dengan itu saya mohon untuk Dewan ini menyokong usul ini. Terima kasih. Boleh pencerahan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingat isu vape dan
e-rokok yang telah berlaku dalam negara kita, itu satu. Ini celahan kepada menteri ya. Ya. Itu satu isu yang lain. Tetapi saya melihat apabila kita keluarkan daripada nikotin daripada akta rokok, walaupun cecair dan juga gel, yang nikotin dalam bentuk lain tidak lagi dikeluarkan, tapi isunya apakah bentuk kawalan yang kita boleh buat dalam masa lakuna ni sehingga kita luluskan RUU ni, dan penjualan ni dah boleh jual berluasa. Kalau dulu dengan prescription daripada farmasi ataupun doktor ataupun yang ada tauliahnya, hari ini boleh dijual di mana-mana. Di 7-Eleven, di kaki lima boleh dijual. Kekhawatiran kita adalah dia akan menyebabkan penjualan yang begitu luasa tanpa kawalan, terutamanya kepada anak ataupun remaja-remaja kita yang kita sasarkan untuk kita tamatkan generasi merokok itu. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun sebenarnya saya dah tamat dah pertolongan saya. Saya jawab juga atas budi bicara speaker. Terima kasih Kuala Langat. Saya faham. Dan sekali lagi saya nak betulkan, sebenarnya nikotin tidak dikeluarkan daripada akta racun, bukan akta rokok, akta racun. Jadi tidak dikeluarkan dan kita masih ada lagi kawasan. Walaupun saya kata saya namakan kawan-kawalan selia ini, dia bukan saja dijual dengan prescription pharmacy, vape, produk vape dijual di merata, di pasar malam. Ya, Wak Ima di pasar malam sekali. Jadi sekarang kita nak mulakan langkah untuk mengawal. Jadi dalam tempoh lakuna di mana kita masih belum lagi bentangkan, kita masih belum luluskan RUU kawalan merokok, memang dah ada kawal selia rokok dan produk tembakau termasuk rokok elektronik yang dilaksanakan di bawah KKM, di bawah peraturan, contohnya peraturan kawalan hasil tembakau 2004, Akta Makanan 1983, dan kawalan selia ini adalah termasuk aspek penjualan, pembungkusan, penggunaan dan larangan pengiklanan serta larangan penjualan dan pemilikan rokok kepada mereka yang berumur 18 tahun. Memang tidak sempurna lagi undang-undang kita. Itulah sebabnya usaha kita di sini dan termasuk perintah duty excise ini. Langkah pertama saya katakan untuk menuju ke arah satu masyarakat Malaysia yang lebih baik, lebih sihat dan bebas daripada rokok. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan di bawah nombor 6 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul hari ini hendaklah diajukan. Ahli Yang Berhormat, yang bersetuju kata setuju, yang tidak kata tidak, lebih suara setuju. Usul disetujukan. Saya usaha. Yang Berhormat Menteri Keuangan akan mencadangkan usul perintah cukai jualan menurut Peraturan Masyarakat 273. Silakan Menteri. Saya lagi, Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang ditetapkan padanya oleh subsection 10-3 Akta Cukai Jualan 2018 supaya perintah cukai jualan yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST 128 bagi tahun 2023 disahkan. Dan Sri Yang Di-Pertua, perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 April 2023 dan telah diwartakan selaras dengan penggunaan duty excise ke atas secair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan dalam rokok elektronik dan vape dengan kadar duty excise sebanyak 40 sen bagi setiap mililiter. Kadar duty excise tersebut juga adalah sama dengan kadar duty excise bagi cecair dan gel tanpa nikotin yang telah dikenakan sejak Januari 2021. Berikutan cadangan kenaan duty excise ke atas secair atau gel bernikotin, pindaan susulan juga perlu dibuat ke atas perundangan subsidiari di bawah Akta Cukai Jualan 2018 bagi mengenakan cukai jualan 10% ke atas barang-barang ini apabila diimport dalam bagasi ke Malaysia. Barang-barang tersebut ialah 1. Produk tembakau, 2. Paip tembakau termasuk kepala paip, 3. Rokok elektronik dan peranti pengewapan elektrik peribadi yang serupa, dan keempat, sediaan yang digunakan untuk merokok melalui rokok elektronik dan peranti pengewapan elektrik dalam bentuk cecair atau gel sama ada mengandungi nikotin atau tidak. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada yang menyokong? Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ada yang nak bahas? Tan Sri Speaker, saya dengar tadi yang ada nikotin dengan yang tidak ada nikotin sama cukainya, betul ya?
Menteri. Soalan. Jadi rasionalnya, apa rasionalnya? Kerana kita tahu tadi nikotin ini jauh lebih bahaya, jadi sudah tentulah adil kalau cukanya lebih kepada yang mengandungi nikotin berbandingkan dengan cecair tidak mengandungi nikotin. Itu saja. Sila Menteri. Terima kasih kepada YB Kapar yang sememangnya prihatin terhadap isu ini. Untuk makluman, ini merupakan kadar permulaan. Jadi kita nak menggalakkan supaya syarikat-syarikat pengilang dan pengimport tadi duty excise ni, sebab sekarang ini ada cukai jualan 10%. Sebenarnya ini isu tadi, tapi saya jawab tak apa. Kita nak menggalakkan supaya para pengilang dan juga pengimport alat-alat ni atau produk-produk ini mendaftar. Ini merupakan kadar permulaan dan kita boleh semak dari masa ke semasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan di bawah nombor 7 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul hari ini hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Alhamdulillah. Ahli yang berhormat, mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15 telah berlangsung selama 11 hari mulai hari Isnin 22 Mei 2023 hingga hari Khamis 15 Jun 2023. Mesyuarat kali ini menyaksikan Dewan Rakyat telah menempah sejarah kerana buat pertama kalinya usul laporan Ketua Audit Negara dibahas dan diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Walaupun pembangkang boikot mesyuarat kali tak ada dalam perlembagaan. Mesyuarat kali ini juga turut meluluskan dua usul Kertas Putih, iaitu Kertas Putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19 dan usul Kertas Putih Kesihatan yang dibawa oleh Kementerian Kesihatan serta meluluskan usul laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suakam tahun 2020. Selain itu, sebanyak 9 draft undang-undang dan 5 usul dari pihak kerajaan juga berjaya diluluskan serta 3 penerangan dari Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14.1/1 Roman dapat dirundingkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, jawatan kuasa pelikan khas telah selesai memilih pengurusi masing-masing melalui mesyuarat memilih pengurusi pada 20 dan 23 Mei 2023. Semua jawatan kuasa pelikan khas dan PAC telah mengadakan mesyuarat masing-masing. Saya juga telah berjumpa dengan semua pengurusi jawatan kuasa pilihan tersebut. Saya dan timbalan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberi kerjasama dan membolehkan perjalanan majlis mesyuarat dapat disempurnakan sepanjang tempoh persidangan ini. Tidak saya lupakan juga ucapan terima kasih kepada semua pegawai kerajaan, warga Parlimen Sungai Petani pula, warga Parlimen Malaysia, khususnya bahagian pengurusan Dewan Rakyat, wakil media massa serta semua pihak yang turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengendalian urusan majlis mesyuarat sepanjang tempoh Dewan kali ini. Yang berhormat, saya ucapkan kepada semua selamat pulang dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Semoga ahli-ahli yang berhormat sentiasa sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Akhir kata, saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilazha 1444 Hijrah yang dijangka akan disambut pada 29 Jun 2023 serta mengucapkan selamat menunaikan fardu haji kepada umat Islam dan ahli yang berhormat yang telah pun diberikan peluang untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Semoga mendapat haji yang mabrur dan berkati oleh Allah. Hadirin berhormat, mesyuarat hari ini ditangguhkan hingga suatu tarikh yang tidak ditetapkan. Terima kasih. Kita jumpa pilihan raya 6 negeri. Jumpa